Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenal pasti hubungan antara amalan pemakanan dan BMI dalam kalangan remaja. Berikut adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Saya akan membentangkan tentang hubungan antara amalan pemakanan dan BMI dalam kalangan remaja. Okey, yang pertama ialah pengenalan kajian. Di Malaysia ni, kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai berat badan yang normal berdasarkan pengiraan BMI mereka, iaitu jumlah antara 18.5 kg hingga 24.9 kg. Walau bagaimanapun, masalah obesiti di dalam kalangan rakyat Malaysia juga diparas yang membimbangkan. Terdapat juga masalah kekurangan berat badan yang perlu dipandang serius kerana kekurangan berat badan juga menyumbang kepada pelbagai risiko penyakit. Okey, seterusnya, masalah berat badan ini kerap berlaku terutamanya dalam kalangan remaja yang berumur antara 18 hingga 25 tahun. Menurut kajian yang dilakukan, yang melibatkan 50 daripada 330 orang pelajar kolej kejururawatan swasta di negeri Kelantan, Malaysia, semua pelajar tersebut mempunyai kekurangan berat badan kerana BMI mereka adalah kurang daripada 18.5 kg. Seterusnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jisim seseorang. Antara faktor berikut ialah pemakanan yang diambil setiap hari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jisim remaja. Pemakanan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan dan mencegah penyakit. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau tahap kesedaran serta pengetahuan remaja mengenai pemakanan yang seimbang. Kajian ini juga secara tidak langsung dapat mengetahui berkaitan antara persepsi berat badan dalam kalangan pelajar kolej. Seterusnya, pemakanan yang baik juga membantu menguatkan sistem imun badan pada masa kini dan masa hadapan serta menguatkan sistem daya ketahanan semula jadi tubuh badan. Tambahan pula, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), seseorang yang mempunyai kesihatan optimum harus mengekalkan indeks jisim badan BMI 18.5 hingga 24.9 kg. Pemakanan yang seimbang adalah sangat penting untuk menjadikan pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal dan mental. Hal ini menunjukkan tahap pengetahuan adalah satu komponen dan elemen yang penting untuk mencegah risiko yang tidak diingini berlaku. Maka, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan berkenaan amalan pemakanan dan indeks jisim badan BMI dalam kalangan remaja di Malaysia. Hasil dari kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai pihak dan agensi untuk memberi atau menambah pengetahuan baru kepada pelajar atau sesiapa yang berkenaan. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Kekurangan pengetahuan mengenai amalan pemakanan dan indeks jisim badan BMI dalam kalangan remaja di Malaysia merupakan salah satu faktor dalam tindakan untuk memberi diagnosis awal, merawat dan mencegah dari keadaan seseorang individu itu bertambah teruk atau sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian. Hal ini merupakan cabaran yang membawa kepada pemahaman, pengetahuan dan kesedaran masyarakat berkaitan dengan amalan pemakanan serta berat badan yang sihat dan ideal. Okey, tujuan kajian pula ialah untuk mengetahui aras pengetahuan adalah komponen dan elemen yang sangat penting untuk mengelakkan seseorang individu itu daripada terjerumus dalam kalangan yang memiliki mentaliti bahawa pemakanan tidak seimbang dan berat badan yang tidak normal atau ideal itu merupakan perkara yang sihat untuk diri mereka. Oleh itu, objektif utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan remaja dan pelajar tentang amalan pemakanan dan indeks badan BMI di kalangan mereka. Hasil dari kajian ini boleh digunakan pelbagai pihak dan agensi untuk mendidik serta menambah pengetahuan baru kepada remaja, pelajar dan seluruh lapisan masyarakat di Malaysia. Seterusnya ialah hipotesis. Yang pertama ialah hipotesis nol, iaitu tahap pengetahuan tidak berkaitan dengan amalan pemakanan dan indeks jisim badan BMI. Yang kedua ialah hipotesis alternatif, iaitu tahap pengetahuan berkait dengan amalan pemakanan dan indeks jisim badan BMI. Persoalan kajian atau kepentingan kajian pula ialah hasil dari kajian ini pelbagai pihak dan agensi boleh menggunakan artikel kajian ini sebagai sumber untuk mendidik dan menambahkan pengetahuan remaja, pelajar serta seluruh lapisan masyarakat di Malaysia. Analisis sorotan literatur.
tinjauan awal status pemakanan di kalangan pelajar universiti di Malaysia. Kajian ini telah dilakukan untuk mengenal pasti hubungan antara amalan pemakanan dan BMI di kalangan remaja. Objektif tinjauan ini adalah untuk mengukur status pemakanan melalui indeks jisim badan iaitu BMI dalam kalangan pelajar kampus Induk Universiti Sains Malaysia USM. Universiti tersebut telah berdaya saing memupuk gangguan pemakanan, terutamanya dalam kalangan pelajar perempuan. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian rentas. Populasi kajian ia dilaksanakan di USM dalam kalangan pelajar kampus induk yang berumur 18 hingga 26 tahun. Sampel kajian iaitu seramai 624 pelajar yang terlibat. Seramai 264 pelajar lelaki dan 360 pelajar perempuan daripada 3 kaum utama di Malaysia iaitu pelajar Melayu, Cina dan antarabangsa juga terlibat dalam tinjauan ini. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Prosedur penganalisis data iaitu menggunakan sampel tinjauan berdasarkan data asas antropometri iaitu tinggi dan berat. Perbincangan kajian mendapati bahawa kebanyakan pelajar USM berada dalam kategori normal iaitu 61.22%, diikuti sebanyak kira-kira 27% dalam kategori kurang berat badan dan lebih kurang 12% dalam kategori berat badan yang berlebihan. Kajian juga melaporkan bahawa bilangan kurang berat badan pelajar perempuan adalah lebih tinggi daripada pelajar lelaki iaitu kerana pelajar perempuan mempunyai keinginan untuk menurunkan berat badan dan mereka melangkau makan tengah hari dan makan malam kerana memiliki kemahuan untuk berdiet dalam diri. Amalan pemakanan yang seimbang adalah penting untuk setiap individu. Daripada pemakanan yang seimbang ini, individu boleh menjadikan diri mereka sihat daripada sebarang penyakit. Kajian ini telah dilakukan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, tabiat serta amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar UMS. Selain itu, kami juga ingin membandingkan tabiat pemakanan sihat di kalangan pelajar UMS. Untuk reka bentuk kajian, kami menggunakan kajian rentas. Bagi populasi kajian pula, kami melaksanakan di UMS dalam kalangan pelajar lelaki serta perempuan. Untuk sampel kajian, terdapat 302 responden yang terdiri daripada 119 responden lelaki dan 183 responden perempuan dalam kajian ini. Untuk instrumen kajian, kami menggunakan borang soal selidik. Bagi prosedur penganalisis data, kami menggunakan Nutrica version 11 digunakan untuk menganalisis data-data tabiat pemakanan responden dan ukuran antropometri responden yang diambilkan untuk melibatkan indeks jisim tubuh. Dalam hasil kajian ini, didapati pelajar UMS mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana tentang piramid makanan dan amalan pemakanan yang sihat, di mana kami mencatatkan minit keseluruhannya 52.07 dengan jumlah penilaian iaitu 77. Didapati 68.3% daripada 300 pelajar UMS membaca label makanan sebelum membeli sesuatu makanan. Bahan bacaan mencatatkan nilai peratus yang tertinggi di mana mencatatkan 76.7% dan mempengaruhi amalan pemakanan yang sihat. Ini menunjukkan pelajar UMS mempunyai tahap penerimaan pemakanan yang sihat yang tinggi apabila diberikan pembelajaran pemakanan. Kesedaran terhadap amalan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar politeknik. Pemakanan yang baik mula mempengaruhi kesihatan tubuh badan sejak daripada kecil lagi. Pemakanan memainkan peranan penting dalam mengagalkan kesihatan dan mencegah penyakit. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan meninjau sejauh manakah kesedaran pelajar politeknik terhadap amalan pemakanan seimbang serta menentukan tahap pengetahuan pelajar terhadap pemakanan seimbang. Reka bentuk kajian adalah menggunakan kajian rentas. Manakala populasi kajian dilaksanakan di Politeknik Merlimau, Melaka. Sampel kajian seramai 297 orang responden. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Prosedur penganalisis data menggunakan perisian SPSS versi 21.0 bagi mendapatkan nilai skor min, kekerapan, sisihan piawan dan peratusan.
Perbincangan kajian ini mendapati bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap pemakanan seimbang masih di peringkat sederhana. Selain itu, kajian ini dapat dibuktikan bahawa harga makanan dan keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Walaupun tahap pengetahuan pelajar sederhana, akan tetapi kesedaran mereka terhadap amalan pemakanan seimbang adalah tinggi. Seterusnya adalah amalan pemakanan di kalangan remaja di kawasan Fedah Bukit Ramun, Kuala Juku. Makanan merupakan salah satu sumber bentuk tenaga bagi badan manusia. Makanan merupakan salah satu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejat atau cecair. Ia juga mempunyai tekstur, bentuk dan rasa yang berbeza. Syurat, diet dan keperluan tubuh badan setiap individu adalah berbeza mengikut aras sukatan badan. Makanan yang kita makan dapat hasilkan tenaga dan sebagai keperluan sistem badan kita untuk berfungsi. Kajian ini meninjau amalan pemakanan di kalangan remaja iaitu jenis makanan yang sering diambil oleh setiap remaja pada setiap hari dan pemakanan yang seimbang yang diamalkan oleh remaja. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian rentas. Populasi kajian ini dilaksanakan terhadap pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 Sekolah Menengah Sultan Alauddin. Sampel kajian ialah pelajar sekolah menengah seramai 88 orang dipilih secara rawat berdasarkan senarai nama yang dipilih. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Prosedur penganalisis data menggunakan SPSS 15.0 dengan menggunakan statistik kekerapan dan peratus. Kajian mendapati sebahagian besar responden mengamalkan pengambilan makanan secara seimbang adalah tinggi. Mereka mengamalkan makanan dengan ambil sayur-sayuran serta buah-buahan di dalam hidangan setiap hari. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir responden tidak mengamalkan makanan secara seimbang. Peratusan yang mengambil makanan secara seimbang adalah seramai 43 orang iaitu 48.9%, manakala bagi yang tidak mengambil makanan seimbang adalah seramai 45 orang iaitu 51.1%. Kelaziman kekurangan berat badan berlebihan, obesiti dan faktor risiko yang berkaitan dalam kalangan remaja yang bersekolah di 7 negara Afrika. Pengenalan. Berat badan berlebihan dan obesiti pada remaja kini wujud bersama dengan kekurangan berat badan, terbantuk dan kekurangan zat makanan. Keadaan ini dikatakan telah meningkat dengan ketara di negara yang berpendapatan rendah dan sederhana dari semasa ke semasa. Ini menyebabkan mereka tidak makan makanan yang seimbang, sebagai contoh makan makanan yang cukup zat serta protein. Kajian ini telah dilakukan kerana untuk meninjau hubungan antara amalan pemakanan dan BMI di kalangan remaja. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas. Populasi kajian, 7 buah negara yang berbeza di Afrika yang telah mengalami kekurangan berat badan serta obesiti. Sampel kajian, pelajar seramai 25,815 pelajar telah dipilih secara rawat dan sukarela serta tiada nama. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Prosedur penganalisis data menggunakan data daripada GSHS dengan persampelan PRY dan soal selidik tinjauan untuk membandingkan remaja dari 7 negara Afrika. Perbincangan, kajian ini mendapati bahawa wujudnya beban berganda kekurangan zat makanan dalam kalangan remaja di semua 7 negara Afrika. Walaupun kezaliman obesiti agak rendah dalam kebanyakan sampel, namun penemuan kajian ini mempunyai implikasi kesihatan awam yang penting kerana status berat badan yang tidak sihat tidak diasingkan di satu wilayah atau negara di Afrika. Dalam kajian ini juga berlakunya kurang berat badan di Benin, Djibouti, Mesir, Ghana, Malawi, Mauritania dan Maghribi. Antaranya adalah 12.6% di Mesir hingga setinggi 31.9% Mesir di Djibouti. Berat badan berlebihan adalah paling tidak lazim di Ghana 8.7% dan tertinggi di Mesir dengan 31.4%. Kadar obesiti Benin adalah paling rendah pada 0.6%, manakala Mesir mempunyai yang tertinggi pada 9.3%. Reka bentuk kajian, kami menggunakan kajian kerata rentas iaitu survey. Populasi kajian melibatkan remaja lelaki dan perempuan. Sampel kajian seramai 50 orang remaja lelaki dan juga perempuan.
instrumen kajian, kami menggunakan borang soal selidik yang diedarkan melalui Google. Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data diperolehi melalui Google Form yang diedarkan kepada remaja lelaki dan perempuan. Jawapan akan diperolehi setelah para remaja menghantar jawapan. Prosedur penganalisis data. Data dianalisiskan menggunakan perisian SPSS version 26.0. Ini adalah rujukan yang kami perolehi. Sekian, terima kasih.